Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baiklah pelajar, hari ini kita akan sambung belajar bab 1 mikroorganisma. Okay, sekali lagi cikgu mengucapkan terima kasih kepada cikgu Nur Azila daripada SMK Ulu Tiram untuk menyediakan slide ini. Dan juga cikgu ada edit dan cikgu ada tambah bahagian-bahagian untuk lebih memudahkan kamu untuk faham dan membuat latihan dalam buku SPS nanti. Okay, pada hari ini, cikgu nak masuk topik 1.2 iaitu mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan manusia. Okey, kita lihat apakah aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan harian. Okey, kita lihat dekat mikroorganisma berfaedah terhadap kehidupan manusia adalah dari aspek pertanian, perubatan dan yang ketiga perindustrian. Okey, baik. Dalam bidang perindustrian, yeast yang merupakan kulat berguna dalam industri makanan, iaitu contohnya dalam membuat roti, membuat kicap dan sebagainya. Okey, baik. Kemudian yang kedua adalah dalam industri minuman, iaitu kita menggunakan Lactobacillus bulgaricus. Kadang kita tengok air minuman seperti Yakult, Vitagen, kalau kita perasan dia ada mikroorganisma hidup kat dalam tu. Dan kalau awak baca, dia mesti ada tulis Lactobacillus. Okey, kemudian barangan kulit. Industri barangan kulit kita menggunakan Bifidobacteria dan juga Lactobacillus subtilis untuk mendapatkan kulit dan menyingkirkan lemak-lemak yang ada pada kulit haiwan untuk dijadikan beg tangan, kasut, tali pinggang dan sebagainya. Okey, dalam industri pertanian, Bifidobacteria species berperanan dalam pencernaan haiwan seperti haiwan ruminan, iaitu haiwan yang memakan yang merupakan herbivore seperti lembu, kambing dan sebagainya. Okey, kemudian bakteria juga berguna dalam menghasilkan tanaman yang subur. Seperti bakteria Nitrobacter dan juga Nitrosomonas, di mana kedua-dua bakteria ini akan membantu dalam memproses gas nitrogen di udara kepada nitrat yang akan diserap oleh pokok sebagai sumber nitrogen untuk pertumbuhan yang sihat. Okey, baik. Dalam bidang perubatan pula, DNA recombinant E. coli ataupun Escherichia coli digunakan dalam penghasilan hormon insulin. Ini penting untuk membantu pesakit-pesakit diabetes. Kerana pesakit diabetes tidak dapat menghasilkan hormon insulin secara semula jadi oleh pankreasnya. Okey, baik. Kemudian untuk penghasilan antibiotik seperti penisilin, kita menggunakan Penicillium chrysogenum. Antibiotik diperlukan untuk merencatkan pertumbuhan bakteria dalam badan manusia. Contohnya kalau kita demam yang disebabkan oleh bakteria, doktor pasti akan berikan kita antibiotik. Kerana antibiotik yang kita makan itu dia akan merencatkan pertumbuhan bakteria yang menyebabkan penyakit kita tu. Okey, baik. Kemudian untuk penghasilan vaksin seperti rotavirus, salmonella dan poliovirus. Vaksin merupakan bahan yang mengandungi patogen yang lemah ataupun mati yang berfungsi untuk merangsang penghasilan antibodi dalam badan. Contohnya rotavirus, dia adalah virus lemah atau mati masuk dalam badan kita akan hasilkan antibodi. Kemudian apabila kita diserang oleh rotavirus yang sihat daripada luar, antibodi dalam badan telah bersedia dan melawan virus tersebut. Faham? Okey, baik. Okey, ini dia dalam bidang perindustrian, minuman, Lactobacillus bulgaricus, barangan kulit, Bifidobacteria species dan Lactobacillus species. Okey, makanan pula kita menggunakan yeast. Okey, dalam bidang pertanian, pencernaan haiwan, Bifidobacteria species, bakteria penitritan seperti Nitrobacter dan Nitrosomonas species. Okey. Perubatan, hormon seperti insulin, penghasilan hormon insulin dengan menggunakan DNA recombinant E. coli. Antibiotik seperti penisilin dihasilkan daripada Penicillium chrysogenum.
Okey, manakala penghasilan vaksin seperti rotavirus, salmonella species dan juga poliovirus. Okey, baiklah. Nah, ini ada dia, vaksin rotavirus, salmonella dan juga poliovirus. Okey, baik. Di sini kalau kita lihat dalam buku SPS anda pada muka surat 6, kamu dikehendaki untuk menjawab mikroorganisma berfaedah. Okey, yang ini dia lebih spesifik pelajar. Okey, kita lihat yang pertama. Untuk menghasilkan antibiotik seperti penisilin. Tadi kita dah belajar kan? Kita menggunakan apa untuk menghasilkan antibiotik? Kita menggunakan penicillium. Penicillium merupakan kumpulan bagi fungi. Okey. Okey, baik. Untuk menghasilkan vaksin, kita menggunakan apa? Tadi kita dah belajar kan? Kita gunakan virus ataupun satu lagi adalah bakteria. Ada dua mikroorganisma yang boleh digunakan untuk menghasilkan vaksin. Okey, baik. Yang ketiga, untuk menghasilkan insulin. Tadi apa? Kita menggunakan E. coli bukan? Okey, E. coli merupakan bakteria. Okey. Lihat yang ini pula, nombor 4 dalam bidang pertanian. Tadi bidang perubatan. Ini bidang pertanian. Okey, merembeskan enzim selules yang mencernakan selulosa. Selulosa ni ada pada tumbuh-tumbuhan. Ini maksudnya haiwan herbivor kan dia makan tumbuh-tumbuhan. Okey, so pada dinding sel tumbuh-tumbuhan terdapatnya selulosa dan dia perlu dicernakan untuk dijadikan bentuk glukosa yang akhirnya boleh diserap oleh usus haiwan tersebut. Tengok ni, haiwan herbivor. Okey, jadi ini menggunakan apa tadi? Menggunakan bakteria. Okey. Mikroorganisma ini pula hidup dalam nodul akar tumbuh-tumbuhan kekacang yang mana dia dapat mengikat gas nitrogen dalam atmosfera dan menukarkannya kepada bentuk nitrat. Tadi saya dah ceritakan dalam bidang pertanian kan, penting untuk menghasilkan tanaman yang sihat, iaitu dia menggunakan apa? Bakteria. Kalau lebih spesifik, bakteria pengikat nitrogen. Ataupun tadi kita belajar Nitrobacter dan Nitrosomonas species. Okey, yang keenam, mengurai organisma mati kepada bahan yang lebih ringkas yang akan menyuburkan tanah. Penting untuk tanaman yang sihat. Dia dapat menguraikan organisma yang telah mati ni. Okey. Jadi ini adalah bakteria dan fungi. Okey, baik. Tindakan ke atas kacang soya menghasilkan kicap dan menaikkan adunan roti dan juga kek. Ini dalam industri, dalam bidang perindustrian. Kita guna apa tadi? Kita guna yeast. Okey, baik. Yeast merupakan contoh bagi fungi. Okey, baik. Yeast digunakan untuk membuat minuman beralkohol. So, yeast merupakan fungi. Okey, untuk menyingkirkan lemak daripada kulit haiwan dalam pembuatan barangan kulit. Apa dia tadi? Bakteria. Okay. Okay, kita sambung. Potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Nampak ni, kita nak hasilkan apa? Kita nak hasilkan natural cleaning product, iaitu bahan pembersih lah. Produk pembersih semula jadi yang dihasilkan daripada bahan semula jadi, iaitu daripada tumbuh-tumbuhan, daripada buah-buahan. Okey. Okey, perkembangan dan kemajuan dalam bioteknologi, terutamanya bioteknologi hijau. Bioteknologi hijau maknanya dia selamat pada alam sekitar. Sebelum ni, tingkatan 4 kamu dah belajar tentang teknologi hijau kan? Teknologi hijau dia tidak akan mencemarkan alam sekitar kerana dia menggunakan bahan-bahan yang semula jadi. Okey, telah menjanakan dan menjayakan idea potensi penggunaan mikroorganisma untuk merawat sisa kumbahan dan menghasilkan ekoenzim melalui proses penapaian sisa pertanian. Kita nak hasilkan ekoenzim, iaitu bahan yang dihasilkan secara semula jadi melalui proses penapaian sisa pertanian. Okey, ini adalah contoh pembersih semula jadi yang menggunakan ekoenzim. Itu bahan yang dihasilkan secara semula jadi melalui proses penapaian. Okey, baik. Yang ini merupakan larutan pembersih ekoenzim.
Yang ini merupakan bahan pencuci kimia. Bahan pencuci kimia, dia menggunakan bahan kimia. Jadi, dia bukan secara semula jadi. Okey, ekoenzim merupakan hasil semula jadi daripada sisa pertanian, tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. Yang diolah melalui proses penapaian. So, itu adalah maksud ekoenzim. Okey, di sini merupakan perbezaan antara larutan pembersih ekoenzim dengan bahan pencuci kimia. Apa beza larutan pembersih ekoenzim dan juga bahan pencuci kimia? Kedua-duanya ni kita gunakan untuk mencuci kotoran. Okey. Kemudian, untuk membezakan antara kedua-dua bahan pencuci ini, kita memandang daripada aspek bagaimana proses penghasilan kedua-duanya. Iaitu, larutan pembersih ekoenzim dihasilkan melalui proses penapaian sistem pertanian. Manakala bahan pencuci kimia dihasilkan melalui penggunaan bahan kimia. Okey, tindakan larutan pembersih ini terhadap lemak dan gris. Apa yang kita nak hapuskan daripada pakaian, tempat, permukaan, kita nak hapuskan lemak dan gris yang merupakan kotoran yang degil. Kalau sisa biasa dia senang je pakai air dia dah boleh. Tapi kalau lemak dan gris tak boleh pakai air. Dia mesti menggunakan larutan pencuci. Okey, sekiranya kita menggunakan larutan pembersih ekoenzim, enzim dalam ekoenzim iaitu yang dihasilkan melalui penggunaan mikroorganisma terhadap sisa-sisa pertanian ni, dia akan menguraikan lemak dan gris kepada molekul yang lebih kecil. Manakala bahan pencuci kimia seperti surfactant yang terdapat dalam bahan pencuci kimia, dia mengimulsikan lemak dan gris kepada buih. Bermakna kita tak pecahkan ni pada molekul kecil. Dia emulsikan saja. Maksudnya dia tukarkan kepada bentuk buih. Okey, dia punya aspek yang ketiga yang kita nak lihat adalah dari segi bagaimana mudah atau tidak larutan ini, larutan pembersih ini digunakan. Okey, untuk larutan pembersih ekoenzim tidak perlu disental kerana lemak dan gris mudah ditanggalkan kerana dia telah ditukarkan menjadi molekul yang kecil. Okey, manakala bahan pencuci kimia perlu disental dengan kuat. Okey, baik. Aspek yang keempat dari segi bila kita dah gunakannya, adakah dia akan menyebabkan saliran tersumbat ataupun tidak? Okey, baik. Larutan pembersih ekoenzim, dia menghasilkan lemak dan gris yang menjadi molekul kecil. Bila dia dah jadi molekul kecil, maka dia tidak akan menyumbatkan saliran. Manakala bahan pencuci kimia, dia menghasilkan buih, iaitu yang mengandungi kotoran inilah lemak dan juga gris. Maka ini akan dapat menyumbatkan saliran. Okey, dari segi kos penghasilannya, larutan pembersih ekoenzim kosnya adalah rendah kerana kita menggunakan sisa saja, sisa pertanian saja. Tak perlu keluarkan modal. Contohnya di rumah kamu ada sayur-sayuran yang lebih, sisa-sisa makanan kita boleh gunakan untuk menghasilkan larutan pembersih ni. Okay, kemudian bahan pencuci kimia pula kosnya tinggi kerana dia menggunakan bahan kimia dan campuran-campuran yang lain. Okey, penghasilan sisa. Kurang sisa dihasilkan kerana dia telah pecah kepada sisa tu telah pecah pada kotoran pecah kepada molekul yang kecil, jadi sisanya akan jadi kurang. Okey, manakala bila kita guna bahan pencuci kimia, sisanya lebih banyak. Okey, kesannya terhadap alam sekitar. Yang ini lebih mesra alam. Manakala bahan kimia, pencuci bahan kimia mencemarkan alam sekitar kerana bahan kimia yang digunakan. Okey, ini merupakan serum bakteria Lactobacillus species. Okey, serum bakteria Lactobacillus species ini digunakan untuk merawat air sisa dan enap cemar dalam sistem saliran. Okey, kita boleh buat serum bakteria Lactobacillus ini di rumah melalui teknologi hijau. Okey, baik. Kegunaan serum selain daripada fungsi yang tadi, kegunaan serum bakteria Lactobacillus species adalah dapat membantu pencernaan haiwan ternakan. Okey, membuat kompos iaitu untuk menyuburkan tanaman. Okey, memajukan industri perikanan, menghasilkan enzim, merawat sisa kumbahan dan dapat menyingkirkan bau busuk.
Okey, baik pelajar, kita berhenti sehingga topik 1.2.